ambil pada perkataan atau kaninya. Okay, thank you Afi. Okay, Alhamdulillah kita jumpa lagi minggu ni. So kita masih lagi dalam topik yang terakhir untuk tingkatan 5 dan untuk itulah yang terakhir untuk tingkatan 5 iaitu bab keseimbangan redox. So hari ni kita masih lagi dalam topik elektrolisis di mana kita dah belajar last week faktor yang mempengaruhi ion-ion untuk linyah cas di elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous. Okey, dan kalau masih ingat kita baru belajar faktor yang pertama. Dia semua sekali ada 3 faktor. Dan satu lagi cikgu naikkan hari ini sebenarnya kawan cikgu daripada Jabatan Azil dia akan masuk kelas kita, tapi bila-bila masa je dia akan masuk selepas BBT ya. So kamu buat macam biasa je saja ya, tak ada apa-apa pun. Okey, objektif hari ini adalah kamu akan belajar untuk terangkan faktor kepekatan untuk memilih ion untuk linyah cas. Juga kita akan belajar faktor jenis elektrod sama juga untuk memilih ion untuk linyah cas. Okey, dan kita akan belajar aplikasi elektrolisis dalam industri iaitu penulinan logam dan penyaduran logam. Ini semua nanti cikgu dah bagi malam tadi dalam topik mengikut group. Okay, kejap lagi kamu akan masuk breakout room mengikut kumpulan masing-masing dan bincangkan serta nanti present. Okey, kita imbas balik yang kita telah belajar tentang elektrolisis di mana elektrolisis terdapat dalam dua keadaan, lebur dan larutan aqueous. Okey, kalau lebur maksudnya pepejal kita panaskan menjadi cecair. Okey, maksudnya hanya ada 2 ion sahaja, ion daripada leburan itu sahaja. Itu maksud elektrolisis sebatian lebur. Okey, satu lagi elektrolisis ini melibatkan mesti ada elektrolit. Bila sebut elektrolit, elektrolit ini merupakan sebatian. Okey, jadi sebatian apabila kita jalankan elektrolisis kita akan dapat unsur-unsur juzuknya iaitu unsur-unsur yang ada dalam sebatian tersebut. Okey, kemudian kita belajar elektrolisis larutan aqueous. Bila sebut larutan mesti ada air. So air akan mengayon menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Oleh itu maksimum bilangan ion yang terdapat dalam larutan aqueous adalah 4 ion iaitu 2 ion daripada air dan 2 ion daripada sebatian tersebut. Okey, dan kita belajar ada anode dan kathode di mana kathode adalah elektrod yang disambung pada negatif terminal bateri. Okey, dan anode yang elektrod yang disambung pada positif terminal bateri. Jadi dalam larutan terdapat cation dan anion. So bunyinya sama, cation tertarik pada kathode. Cation adalah ion positif. Okey, tertarik pada kathode. Kathode adalah negatif terminal dalam elektrolisis. Okey, anion merupakan ion negatif. Ingat N ni. Ion negatif tertarik kepada anode. Anode merupakan terminal positif dalam elektrolisis ya. Dia terbalik dengan sel kimia. Kalau ada soalan apa-apa tanya saja ya. Dan kita belajar untuk memilih ion yang dinyah cas. Oleh kerana dalam larutan aqueous ada 4 ion, kita perlu pilih 2 ion sahaja. Satu cation dan satu anion untuk dinyah cas. So apa faktor-faktornya? Okay, yang pertama kita telah belajar last week iaitu nilai keupayaan elektrod piawai E0. Hari ini kita akan belajar faktor kepekatan larutan dan jenis elektrod. Setakat ni okey tak? Masih ingat tak belajar last week ni? Ingat. Okay, kita ingat balik untuk nilai E0. Okay, untuk anode, iaitu anode adalah anion, kita akan pilih nilai A0 yang lebih negatif atau kurang positif. Okay, so ingat anion kan negatif ion, so ingat macam mana lebih negatif. Okay, E0 yang lebih negatif atau kurang positif akan dipilih untuk dinyah cas. Manakala kathode akan menarik cation. Cation adalah ion positif. So kita akan pilih anode yang lebih positif atau kurang negatif untuk dinyah cas. Alright. Okay, itu adalah anode dengan kathode untuk nilai E0. Okay, faktor yang kedua ni kita akan belajar iaitu kepekatan larutan. Apa perbezaan di sini? Okay, hanya berbeza di anode. Kathode masih sama. Kathode sentiasa ikut nilai E0. Kita akan sentiasa pilih E0 yang lebih positif. So kathode senang, dia tak berubah. Cuma pada anode, kalau ada faktor kepekatan, kita akan pilih ion yang lebih pekat. Okay, hanya untuk ion halida. Senang nak ingat. Apa dia contoh ion halida? Bila sebut ion halida, ia berasal pada
unsur kumpulan 17. Apakah nama khas untuk kumpulan 17? Apa nama lain bagi kumpulan 17 dalam jadual berkala unsur? Halogen. Ha? Halogen. Halogen. So ini berasal daripada halogen. Okay, so bila sebut ion halida, apa contoh-contoh ion halidanya? Yang biasa adalah, yang biasa ada dalam kimia. Ion apa? Kalau halogen, apa unsur halogen? Klorin. Klorin, bromin, iodin. So kalau ion halida, ion apa? Ion klorida, ion bromida, dan ion iodida. Okey, 3 ion ni sahaja yang kita akan bincang dalam elektrolisis. Jangan tak payah fikir ion-ion lain. Ni sahaja biasa. Alright. So bila ion halida, kita dah belajar mula-mula dulu. Bila sebut ion halida, ion ni tidak berwarna. Maksudnya larutan yang ada ion halida, contohnya natrium klorida, kalium bromida. So larutan tu semua tidak berwarna. Tetapi bila menjadi halogen, dia akan ada warna. So klorin, klorida akan jadi klorin. Bromida akan jadi bromin. Iodida akan jadi iodin. So klorin ni biasanya dalam bentuk gas. Dia akan dapat hasil dalam bentuk gas. So apa warna gas klorin? Merah. Kuning kehijauan. Okey, gas klorin berwarna kuning kehijauan. Okey, bromin dengan iodin biasanya hasil nanti dalam bentuk larutan berwarna perang kedua-duanya. Okey, bromin dan iodin larutan perang. Dan iodin, kita belajar bagaimana untuk mengesahkan kehadiran iodin menggunakan larutan kanji. Okey, ini biasa yang hanya sentuh yang biasa ditanya je lah. Okey, yang dua ni tak akan ada ujian pengesahan. Okey, iodin kita akan tambahkan kanji. So bila tambah kanji, larutan berwarna biru tua terhasil. Okey. Tak ingat tengok balik ya. So ingat ya, faktor kepekatan hanya untuk 3 ion ni sahaja. Okey, jadi kita akan pilih ion yang punya kepekatan lebih tinggi walaupun nilai E notnya kurang negatif. Sepatutnya kita pilih E not yang lebih negatif. Okey, tapi kita akan pilih, kalau kurang tinggi kita akan pilih ion itu sendiri. Okay, tak apa, jadi kita tengok. Mari kita tengok contoh ya. Okay, ini contoh cikgu bagi dulu untuk elektrolisis larutan kuprum 2 klorida cair. Okey, seperti biasa apabila kita dapat larutan, okey, ini adalah larutan kuprum 2 klorida cair. Bila sebut cair maksudnya ikut faktor pertama iaitu nilai E naught macam biasa. Tak ada faktor kepekatan dan elektrod yang digunakan ni adalah elektrod karbon. So tak ada faktor jenis elektrod. Jadi hanya ikut faktor pertama iaitu nilai E naught. So kita senaraikan ion-ion yang hadir dulu dalam larutan kuprum 2 klorida. So kita ada ion, ikut dulu nama sebatian tu. Ion kuprum 2 Cu2+. Bagi formula ion saja pun tak apa. Kalau soalan nak nama, kamu tulis nama ya. Kalau senarai je, just bagi formula pun boleh. Okay, dan kita ada ion klorida Cl-. Kemudian ada perkataan larutan bermaksud mesti ada H+ dan OH-. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, ion apa yang tertarik ke anode, Aiman? Cl. Cl- dan OH. OH-. Okey, bila tertarik semua ion negatif atau anion semua akan tertarik ke anode dan semua ion cation akan tertarik ke cathode. Okey, tertarik semua tertarik. Cuma sekarang bila nak buat sama setengah, kita nak nyah cas ion, itu yang kita kena pilih ion. Sorry. Okey, so sekarang antara klorida dengan hidroksida. Okey, oleh kerana ini hanya faktor nilai E naught, so cikgu dah keluarkan nilai E naught ya. Okey, hidroksida dengan klorida. Kita nak pilih yang mana? Apa prinsip dia? Mesti pilih E naught yang lebih negatif atau kurang positif. So kita pilih ion hidroksida. Okey, so persamaannya inilah, ambil ion hidroksida tu. Terbalikkan ya. Empat orang hitam minum 2 gelas Klorin. air lagi 2 buah whey.
2 biji oren dan 4 biji apple. Okay. Alright ya. So ingat anode kalau faktor E not, itu faktor pertama, di anode mestilah pilih ion hidroksida, dia tak akan pilih ion lain sebenarnya. Okey, di cathode pula, ion mana yang akan pilih di charge? Okey, apa prinsip dia? Di cathode pilih E not yang lebih positif. Okey, so lebih positif kita akan pilih cuprum lah, ion cuprum untuk linear charge. Okay, mesti start pada ion ya. Macam ni kita start pada ion. Jangan pilih daripada depan. Macam ni jangan pilih daripada cuprum. Mesti pilih daripada ion. Sebab yang wujud dalam ni adalah ion. So cikgu belakang kita akan pilih yang ni. So persamanya CO2 plus. Sebab kita naknya charge dia. Okay, setakat ni okey tak? Kelas? Ada soalan? Ada. Okey. Jadi apa hasil di anode, apa dia hasil di anode? Daripada soalan setengah ni, apakah hasil di anode? Buih. Namakan. Ha? Gelembung Gelembung. Cikgu bukan tanya pemerhatian. Nama hasil di anode. Oh, hidroksida. Ha? Hidroksida? Gas oksigen. Gas oksigen ya. Hasil mesti yang ini ya. Yang utama adalah gas oksigen. Air ni dia sedikit saja larut dalam air. Yang utama adalah gas oksigen. Ini hasil di anode. Okey, nama hasil ada gas oksigen. Tapi pemerhatian kita tulis apa? Gelembung. Gelembung. Tidak berwarna. Gelembung gas tidak berwarna. Terbebas ke atau terhasil ke, terbentuk, semua boleh. Okey. Okay, di cathode pula. Namakan hasil di cathode. Cuprum. Okey, ni hasil dia cuprum. Tetapi dia nak pemerhatian. So apa pemerhatian di cathode? Terhasilnya pepejal keterangan. Pepejal mana? Keterangan. Pepejal perang. Sampai keperangan. Okey, pepejal perang terbentuk atau terenap. Atau boleh sebut enapan perang terhasil pun boleh. Okey? Cikgu nak tanya, bagaimana nak menguji atau bagaimana nak mengesahkan kehadiran gas oksigen? Siapa boleh jawab? Bagaimana mengesahkan kehadiran gas oksigen? Memasukkan kayu bara api. Kayu uji berbara. Kayu uji bara ke dalam tabung uji yang berisi gas oksigen. Berisi gas. Berisi gas. Okey, then? Lepas tu? Pemerhatian dia? Kalau menyala ada. Kayu uji menyala macam tu je, tak payah kalau-kalau. Okey, very good Aiman. Okey, itulah ada ujian pengesahan gas. Kena ingat ya, mesti ada kaedah. Iaitu tadi apa Aiman kata? Masukkan apa? Kayu uji berbara ke mana? Ke dalam tabung uji berisi gas. Okey, itu kaedah dia. Pemerhatiannya, kayu uji menyala. Okey? Atau tambah lagi, orang dia punya conclusion menunjukkan kehadiran gas oksigen. Biasanya ada conclusion sekali. Okey, yang ini boleh ada soalan? Ini adalah faktor E not. E not, bila sebut E not semua tahu dah kan? Perupayaan elektrod kawal. Okey? Sebab ini perkataan cahaya. Okey, kita pergi pula gambar ajar seterusnya. Oops, sorry. Okey, apa perbezaan A dengan B tadi? Masih sebatian yang sama, elektrolit yang sama, cuprum 2 klorida, tapi kat sini ada perkataan pekat. Okey, bila perkataan pekat maksudnya adalah faktor kepekatan. Okey, ataupun kadang-kadang soalan bagi kepekatannya 1.0 mol per dm padu, itu pekat. Dalam exam yang cair adalah 0.0001 mol per dm padu. Itu dikira cair. Selain daripada tu, atas daripada tu sebenarnya dikira pekat. Okey, masih sama menggunakan, ini adalah elektrod karbon. So, elektrolit ni adalah larutan cuprum 2 klorida. Sebab itu larutan tersebut berwarna biru. Okey, macam biasa, senaraikan ion yang hadir. So, ion masih samalah. Ion yang hadir daripada sebatian. Cu2+, klorida, Cl- dan larutan mesti ada
H plus dan OH minus. Okey. Dan pergerakan ion yang pergi ke anode masih sama iaitu Cl minus dan OH minus. Yang bergerak ke kathode Cu2 plus dan H plus. Boleh ikut tak setakat ni? Boleh ikut tak? Boleh. Okey, sekarang untuk pilih ion. Okey, sepatutnya di anode ya. Sepatutnya prinsip dia anode kita pilih E node yang paling lebih negatif. Mana ini? Yang lebih negatif atau kurang positif. Sepatutnya kita pilih hidroksida. Tetapi apabila ada perkataan pekat, kita akan pilih ion yang lebih pekat, iaitu ion klorida. Okey, pekat ni maksudnya air tu sikit, sebatian tu yang banyak. Jadi ion klorida tu kepekatannya lebih tinggi. Jadi kita akan pilih ion klorida untuk dinyahcas di anode. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Nah, ya, ingat tadi faktor kepekatan hanya untuk ion halida, klorida, bromida dan iodida. Jadi kalau larutan selain daripada ini, kalau contohnya larutan kumpulan 2 sulfat pekat, itu tidak terpengaruh dengan faktor kepekatan. Kepekatan hanya untuk ion ni saja. Okey, so sekarang macam mana kita nak nyahcaskan ion klorida? Ni sama ada dekat atas sebenarnya. So Cl minus, kita akan nyahcas, lepaskan satu elektron menjadi Cl. So Cl mesti molekul. So dua sini. Okey. Kalau cikgu tanya mengapa ion klorida dipilih untuk dinyahcas, apa sebab dia? Kerana kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding ion hidroksida. Itu penerangan dia. Kepekatan ion klorida lebih tinggi daripada ion hidroksida. Okey, apa-apa kita buat mesti ada reason dia. So kenapa kita pilih yang ni? Reason dia apa? Kenapa pilih hidroksida tadi? Reason dia apa? Okey? Ada soalan di anode? Kawan cikgu nak masuk 8.30 ya. So kamu tak apa lebih apa ni? Buat biasa je ya kawan cikgu daripada jabatan lazim nak masuk nak join kelas, nak tengok belajar. Okey, dan di kathode. Okey, di kathode tidak terpengaruh dengan faktor kepekatan, still ikut faktor E node, iaitu kita akan pilih E node yang lebih positif ke lebih negatif? Di kathode. Lebih positif. So masih sama, kita akan pilih ion kumpulan 2. Okey. Kejap cikgu nak bagi link. Tak dia, lupa dah pula. Kalau dia masuk nanti, korang seorang bagi salam kat dia boleh? Aiman. Panggil Tuan nama dia Tuan Muhammad. Tuan je lah, Assalamualaikum Tuan dah. Boleh tak? Yang lain ikut je. Siapa? Kena ikut Afif tak? Boleh Afif? Aiman. Ha? Aiman nak. Aiman? Apa Aiman? Bagi salam je ke? Aiman biasa cakap tadi. Ini dia masuk tu bagi salam je. Nanti kalau dia masuk cikgu cakap dah masuk, awak bagi salam je. Yang lain-lain pun bagi salam je. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan dah. Dia cikgu kimia juga tapi dia dah bekerja di Jabatan Nazir dekat JPN Terengganu. Saja nak masuk. Cikgu cakap rekod dia dengar. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Okey, so ni ion kumpulan 2 dipilih kerana nilai E node ion kumpulan 2 lebih positif berbanding ion hidrogen. Itu sebab dia ya. So lagi sekali pemerhatian di anode. Jadi kita nampak hasil di anode adalah klorin. Okey, klorin mesti dalam bentuk gas, tak boleh bentuk pejal. So apa pemerhatian di anode? Gas warna apa? Warna apa dia cikgu sebut? Biru. Mana ada gas warna biru? Apa warna klorin tadi? Hijauan. Gas kuning kehijauan.
terhasil atau terbebas, mana-manalah. Okey, di katot masih sama, kuprum, so pepejal, peram terbentuk. Okey, ada untuk faktor kepekatan. Ada soalan, faham tak? Faktor kepekatan hanya mempengaruhi ion ya, di anod saja. Okey, katot sentiasa pilih E0 yang lebih positif. Katot tidak terpengaruh dengan manfaat faktor. Sentiasa ikut faktor utama. Faktor utama kita adalah nilai E0. Dan kepekatan hanya untuk 3 ion ni saja, ion halidak. Nama Soalan hasil tu klorin lah. Hasil Nama hasil tu klorin lah. nama hasil klorin atau boleh tulis gas klorin, tak ada masalah. Okey, dia dah masuk je, tekan ni. Aiman? Assalamualaikum Tuan. Okey, selamat datang Tuan. Dr. Nur Kamal bin Awang. Okey, kita teruskan kelas kita dengan faktor kepekatan. Soalan? Tak ada lagi. Faktor ketiga ya. Okay, untuk faktor ketiga ialah jenis elektrod. Ni pun jenis elektrod pun hanya mempengaruhi anod sahaja. Okay, apa syarat dia? Faktor ini hanya untuk elektrod aktif. So biasanya kuprum dan argentum. Okay, sebab itu kita guna, biasanya kalau kamu lihat elektrolisis, kita guna elektrod karbon. Okay, itu adalah elektrod lengai. Lengai ni maksudnya tidak bertindak balas. Okay, normally kita guna karbon atau platinum. Okay, dua ini adalah elektrod lengai. Sebab tu kamu lihat dalam elektrolisis dia tidak bertindak balas. Tetapi apabila kita gunakan kuprum atau argentum, itu adalah elektrod aktif, so dia akan bertindak balas. Okay, hanya berubah pada anod sahaja. Apa jadi pada anod? Tiada ion yang dinyacas. So atom logam pada anod itu yang akan membebaskan elektron. Itu syarat dia. Okay, jadi katot tidak terpengaruh. Katot sentiasa ikut nilai E0, kita akan pilih lebih positif. Sebab cik kata katot sentiasa ikut nilai E0. Okay, kita lihat contoh ya. Contoh pertama ialah elektrolisis larutan kuprum 2 klorida. So ini adalah larutan kuprum 2 klorida menggunakan elektrod karbon. Okay, kalau kamu lihat sini ada tak faktor kepekatan? Tak ada. Okay, faktor jenis elektrod ada? Tak ada juga sebab guna elektrod karbon. Kalau tak ada, kita ikut faktor apa? Faktor nilai E0. Okay, so macam biasa senaraikan ion yang hadir masih sama larutan kuprum 2 klorida. So ionnya adalah Cu2 plus klorida, Cl minus, dan larutan mesti ada H plus dan OH minus. Okay, dan apa dia? Pergerakan ion. Okay, apakah ion yang bergerak ke anod? Cl minus dan OH minus. minus. Okay, ion yang bergerak ke katot Cu2 plus. Cu2 plus dan H plus. Okay, dan kita nak pilih ion. Okay, ion yang dinyacas di anod. Okay, oleh kerana tak ada faktor kepekatan, tak ada E0 keupayaan elektrod piawai, so kita mesti pilih E0 yang lebih negatif atau positif. Okay, so kita akan pilih ion hidroksida untuk dinyacas. So apa dia? 4 orang hitam minum 2 gelas air dan 2 biji oranye Dan 4 biji apple. Okay, itu sama setengah dia. Okay, so hasil di anod adalah oksigen. Jadi katot kita pilih ion yang mana untuk dinyacas? Okay, masih pilih E0 yang lebih positif. So kita pilih ion untuk dinyacas. Kalau kamu lihat sebenarnya sama setengah dekat dalam bab ni, lebih kurang asyik jumpa benda yang sama je, tak susah pun. Okay, so pemerhatian di anod apa dia lagi sekali? Apa hasil di anod? Hidroksida. Hey, hasil di anod. Hidroksida. Gas oksigen. Ini yang utama ni, gas oksigen. So apa pemerhatian di anod?
Gelembung gas oksigen. Gelembung gas tidak Gelembung gas berwarna. ada warna tak? Tidak berwarna. Gelembung gas tidak berwarna. Terbebas, terbentuk. Okey, apa hasil di ketod? Kuprum. Kuprum. So apa pengertian pada ketod? Pepecah terang. Kenapa Pepecah dia Jarang terenak. Okey, betul. Kita terenak lah pula. Pepecah perang terenak. Okay, very good. Okay, ada soalan tak untuk contoh yang pertama? Ingat ya, ni tak ada faktor kepekatan, tak ada faktor jenis elektrod. So ikut faktor nilai E naught, keupayaan elektrod piawai. Okay, kita lihat contoh B. Okay, apa yang perbezaan pertama dengan kedua tadi dalam soalan ni? Menggunakan elektrod kuprum. Okay, so kedua-dua ni adalah kuprum. Okay, so ingat ya, bila kuprum atau argentum itu adalah elektroaktif, so dia akan bertindak balas. Okay, apa persamaan dia? Okay, kita lihat dulu, ini adalah larutan kuprum 2 klorida. Okay, macam biasa, senaraikan dulu ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 klorida. So masih lagi Cu2+, dan klorida Cl-, H+, OH-. Okey, ion yang tertarik ke anode masih sama. Anode akan tarik N ion iaitu Cl-, OH-. Cathode akan tarik ion C2+, H+. Okey, setakat ni okey? Okey. Okay. Okay, sekarang yang berubah adalah pada anode. Okay, walaupun dua-dua ion ini tertarik tetapi dia tidak dinyah charge. Apa yang terjadi? Mana anode dalam gambar ni? Ni anode kan? Okay, anode ini yang akan apa buat anode ni mesti melarut atau menjadi nipis. Maksudnya dia lepas elektron. Okey, atom lepas elektron. So sekarang atom ni, logam ni adalah, ini adalah kuprum. So atom kuprum yang melepaskan elektron. Jadi ion kuprum 2. So kamu kena ingat ya, anode mesti melarut. Kalau anode itu adalah kuprum atau argentum, dia yang akan bertindak balas. Anode melarut bermaksud atom logam itu lepas elektron jadi cation. Okay, so dia akan lepaskan elektron menjadi cation. So cation masuk dalam ni lah. C2+. Boleh tak? Jadi maksudnya kalau kita cakap menggunakan elektrod kuprum atau argentum, maksudnya anode persamaan setengah dia mesti bergantung kepada elektrod dia. So maksudnya kalau contohlah elektrod argentum, jadi anode dia argentum lah. Kalau argentum persamaan dia pada atom argentum melepaskan elektron menjadi ion argentum. Okey? Okey. Apa-apa atom logam, kalau atom logam itu lepas elektron, anode tu akan menjadi semakin nipis. Tu maksud melarut, dia akan jadi nipis. Lama dah tak ada. Okey? Kita panggil dia kakisan logam. Nanti kita masuk bab kakisan logam. Okey, boleh ya? Itu yang kamu kena ingat untuk faktor jenis elektrod yang berubah hanya di anode. Apa je anode jadi? Anode melarut. Maksudnya atom logam lepaskan elektron. Masih lagi tidak balas pengoksidaan berlaku di anode. Okey, ni tidak balas pengoksidaan. Yang anode mesti tidak balas pengoksidaan. Okey, di cathode. Okey, cathode masih biasa kita pilih nilai E naught yang lebih positif. So sekarang E naught lebih positif adalah ion kuprum. So kita pilih ion kuprum 2 untuk dinyah charge. Okey, ni tindak balas penurunan. Okey, saya cikgu ulang ya. Untuk faktor jenis elektrod biasanya melibatkan sama ada kuprum atau argentum, iaitu kita panggil elektroaktif. Apa berlaku? Hanya berubah pada anode. Anode mesti melarut atau menjadi semakin nipis. Maksudnya atom logam, okay, sama ada kuprum atau argentum ini akan melepaskan elektron menjadi ion. Okey tak? Okey. So apa pemerhatian pada anode? Kita boleh cakap kuprum menjadi nipis. Di anode mesti pemerhatiannya mesti kuprum atau argentum menjadi nipis.
Jangan cakap pula kuprum melepaskan elektron, nampak tak? Tak nampak kan? Kuprum lepas elektron kita tak nampak. Apa yang kita nampak? Kuprum tu menjadi nipis. Okey, di katot kamu boleh buat apa ni? Sama je. Kebejat, Sebejat terang. perang terenam. Ataupun kalau nak guna ni, kamu boleh cakap apa? Kan ada putih perang terenam, dia lekat dekat sini. Boleh juga cakap kuprum menjadi tebal. Pun boleh. Tempat tadi pun boleh sebenarnya sebelum ni. Atau boleh cakap jisim kuprum bertambah. Okey? Okay, apa jadi pada larutan warna biru ni? Kamu lihat ya. Ion kuprum 2 masuk dalam larutan. Makin banyak. Dan pada masa yang sama, bilangan ion kuprum 2 berkurang juga. Macam mana kat mata warna biru ni? Sama, bertambah atau berkurang? Kat mata warna biru larutan macam mana? Bertambah. Tambah, keamatan warna biru tidak berubah. Sama. Dia tak berubah. Siapa yang bagi warna biru? Ion kuprum 2 yang bagi warna biru. So pada masa yang sama, bila anode melepaskan elektron jadi ion kuprum 2, so dia masuk dalam ni banyak. Pada masa yang sama dia menjadi atom, dia berkurang. So bilangan ion kuprum 2 di dalam ni berubah ke? Tidak berubah ya. Sebab itu keamatan warna biru tidak berubah. Okey? Kalau yang tadi, contoh yang tadi, keamatan warna biru macam mana? Keamatan warna biru larutan ni macam mana? Dalam ni ada ion kuprum 2, lama-lama bilangan ion kuprum 2 makin banyak ke makin sikit? Sebab dia jadi atom. Macam mana bilangan ion kuprum 2 dalam larutan? Makin banyak makin sikit? Contoh A. Banyak. Makin banyak? Dia dah jadi atom kuprum dah. Makin banyak ke ion kuprum 2 dalam larutan? Makin sikit ke? So macam mana keamatan warna biru kat sini? Berkurang. Berkurang. Okey, so keamatan warna biru ini bergantung kepada bilangan atau kepekatan ion kuprum 2 yang ada dalam larutan. So kalau macam ni, makin lama makin sikit lah ion kuprum 2 dalam larutan sebab dia jadi atom. Jadi keamatan warna biru berkurang. Yang tadi, keamatan warna biru tidak berubah kerana dia masuk, yang ni pun keluar. Jadi seimbang saja bilangan ion kuprum 2 yang ada dalam larutan. Okey. Ini biasanya soalan-soalan yang biasa tanya untuk topik ni. Inilah dia yang kita bincangkan. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Tiada. Tu ni, dia lagi nak buat latihan kumpulan. Okey, aplikasi elektrolisis adalah penyaduran logam dan penurunan logam. Kedua-dua ni terlibat dengan faktor jenis elektrod. Okey, so nanti Cik tak terangkan, kawan yang akan buat topik ni yang akan terangkan nanti ya. Aplikasinya merupakan aplikasi jenis elektrod yang kita belajar tadi. Okey, so ni kumpulan kamu. Semua tahu kumpulan masing-masing? Tengok lagi sekali. Okey, tugas kamu sekejap lagi. Dekat link, dekat chat. Sekejap ya. Cikgu akan bagi link untuk setiap grup. Kamu masuk link grup masing-masing. Jangan masuk link grup orang. Sekejap cikgu letak dulu. Jangan masuk lagi ya. Cikgu letak dulu. Sekejap ya. Korang tak boleh nampakkan link tu sebab tadi cikgu dah masuk awal. Okey? Dah nampak kan link grup masing-masing? Tapi jangan masuk lagi. Apa yang perlu kamu buat? Okay, semua orang dalam ni dah tahu grup masing-masing dan ketua. Okay, setiap grup bincangkan topik yang cikgu bagi ni. Di mana eksperimen 1B, 1C ni bincangkan. Yang dua ni kamu bincangkan. Jangan tak payah baca prosedur yang dalam buku tu. Hanya bincangkan gambar raja dia macam mana. Dan macam biasalah. Pergerakan ion. Kemudian persamaan setengah. Sama setengah di anode dan kathode.
Okey, nak pilih ion mana, kemudian kenapa ion itu dipilih. Kemudian apa lagi? Pemerhatian. Itu je lah. Boleh? Okey. Boleh. Okey, ini perbandingan sel elektrolisis dan sel kimia bandingkan, maksudnya nak persamaan. Kumpulan 3 ada tak? Afi ada masuk ketua? Afi Rusyadi? Ada. Ada. Okey, persamaan dan perbezaan. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku modul dan buku teks. Okey, untuk kumpulan 4 dan kumpulan 5, penyaduran dan penurunan logam ni, kamu cari apakah maksud. Terangkan. Apa penyaduran logam, apa penurunan logam, okey. Kemudian syarat. Maksudnya, apa syarat untuk jadikan proses penyaduran logam? Contohnya, anode dia mesti apa? Cathode mesti apa? Elektrolit dia mesti apa? Okey. Dan ambil contoh. Ambil satu contoh gambar raja. Dan terangkan persamaan setengah dan pemerhatian. So, setengah tu macam biasalah. Anode, cathode. Okay. Ion apa yang hadir? Ion mana pergi ke anode, cathode, terangkan. So, nanti cikgu bagi masa 30 minit untuk bincang. Habis 30 minit masuk balik grup utama kita. Sekarang kita dalam main. Okay, kamu keluar nanti, keluar daripada main, masuk grup kamu. Faham tak? Jangan stay dua-dua, nanti data banyak. Lepas itu nanti dia lag nanti. Lepas tu apa lagi? Pilih seorang untuk buat pembentangan. Kalau seorang grup ada laptop lebih bagus. Kalau tak ada laptop boleh je atas kertas. Nanti boleh screenshot ke apa, kamu boleh share kat sini. Masa bentang. Faham tak? Nak buat apa? Faham. Buat bincang dulu. Bincang dalam grup, pilih orang untuk pembentangan ya. Seorang je ke pembentang? Ikutlah terpulang kepada grup masing-masing. Boleh? So sekarang 845 9 suku masuk balik grup utama. Okey, cikgu boleh masuklah grup masing-masing. Cikgu akan open breakout room. Cikgu masuk tak room tu? Nampak tak link tu? Cikgu hantar dekat grup sekali. Kejap ya. Dah boleh masuk dah. Cikgu hantar. Okey, semua dah dekat sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah dah bincang dalam grup. Bagus. Tengok semua ahli memberi kerjasama yang bagus. Jadi kita teruskan presentation. Satu kumpulan 5 minit je, jangan lama-lama. Kelas kita sampai 10.30 je. Okey, 5 hingga 6 minit sahaja setiap grup. Okey, cikgu silakan kumpulan 1. Ketuanya Afif. Kumpulan 1. Okay. Alif, Siapa present? Adik. Afif present? Adik? Lalukan lalukan kategori 1.0 game di elektrod ion yang ditarik bagi anode adalah Cl- dan OH-. Bagi kathode pula ialah H+, iaitu hidrogen. Ion yang dites ialah bagi anode klorin Cl- dan kathode ialah H+. Setengah persamaan bagi Cl- ialah 2 Cl- sama dengan Cl2 tambah 2E. Ya. Lepas tu setengah persamaan bagi kathode pula ialah H+ tambah 2E sama dengan H2. Pemerhatian dia pemerhatian dia pula. Kita orang memilih Cl sebab dia punya kepekatan tu lebih tinggi daripada hidroksida. Sebab tu kita orang pilih klorin. Dekat dia eksperimen ni ada dua. Satu HCl yang pekat, satu lagi yang tak pekat. Okey, pemerhatian untuk yang klorin ni, gelembung gas kuning kehijauan terbebas. Kalau untuk kathode ni,
gelembung gas tidak berwarna terhasil untuk hidrogen. Okey, nama hasil dekat anode ni adalah gas klorin. Kalau dekat katot ialah gas hidrogen. Jenis tindak balas macam biasa, kalau kat anode memang sentiasa pengoksidan, kalau dekat katot adalah penurunan. Okey, ujian pengesahan untuk cek gas klorin ni, kita perlu masukkan kertas litmus biru lembap dalam tabung uji. Okey, jika kehadiran klorin ni, dia akan bertukar kertas litmus biru kepada merah. Dan dilunturkan. Tambah sikit. Dan dilunturkan. Okey, kalau katot ni untuk ujian pengesahan gas hidrogen, kita perlu masukkan kayu uji menyala ke dalam tabung uji berisi gas hidrogen. Kalau ada kehadiran gas hidrogen, bunyi pop akan terhasil. Okey, eksperimen. Okey, yang ni untuk HCl, untuk yang kepekatan dia rendah. Okey. Ion yang ditarik sama macam tadi, ion yang dinyas, kita pilih OH minus sebab dia punya lebih pekat daripada HCl. Seperti yang kita tengok kat atas tu, HCl dia 0.0001 mol. Jadi kepekatan dia kurang. Aiman Cuk, bukan lebih pekat sebab nilai apa? Nilai E0 OH minus kurang positif berbanding klorida. Okey, setengah persamaan dia 4 orang hutan semua ni 2H2O tambah O2 tambah 4E. Kalau hidrogen sama macam tadi. Okey, pemerhatian dia untuk ni adalah oksigen, gelembung gas tidak berwarna terbebas. Kalau pemerhatian kat katot ni, gelembung gas tidak berwarna terhasil sama juga. Okey, nama hasil kat anode ni adalah gas oksigen, kat katot gas hidrogen. Jenis tindak balas sama macam tadi. Ujian pengesahan untuk gas oksigen adalah masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji berisi gas oksigen. Kalau kehadiran oksigen tu ada dekat situ, kayu uji akan menyala. Okey, untuk katot ujian pengesahan gas hidrogen ialah masukkan kayu uji menyala ke dalam tabung uji berisi gas. Jika ada kehadiran hidrogen, bunyi pop akan terhasil. Okey, itu saja. Cikgu Mat. Cikgu mute. Okey, terima kasih kumpulan 1. Okey, presentation yang sangat bagus. Okey, dan lengkap semua sekali. Ada betulkan sikit saja. Okey, reason tadi kenapa pilih ion hidroksida. Okey, berpandu kepada nilai E0 kita. Okey, ada soalan tak daripada kelas? Daripada yang lain? Boleh So, ini adalah eksperimen 1B. Eksperimen ni wajib. Nanti lepas ni kamu perlu buat laporan, ya. Ada apa-apa nak cakap untuk ketua kumpulan Afif? Nak tambah apa-apa? Nak tanya tadi yang ujian pengesahan untuk klorin tu kan? Apa? Kenapa kita tambah dia? Okay, klorin adalah gas yang bersifat asid. Sebab itu kita kena guna kertas litmus biru lembap. Dan klorin bersifat ejen peluntur, kan, halogen. Okay, jadi pemerhatiannya adalah kertas litmus biru bertukar kepada merah dan luntur. Mesti ada perkataan luntur. Okey, itu adalah ujian untuk gas klorin. Mesti guna kertas litmus biru lembap. Kenapa mesti lembap? Sebab larutan cair. Bila lembap baru menunjukkan ni ion hidrogen bersifat asid. Mesti ada kehadiran ion hidrogen. Jadi untuk menunjukkan sifat asid mesti ada air. Sebab tu kertas litmus tu mesti lembap. Okey, dia berkait dengan bab dia double color dan juga bab acid base. Kehadiran air. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan? Kalau tak ada, kita silakan kumpulan 2, ketuanya Arifin. Okay, punya eksperimen 1C, faktor jenis elektrod. Syed, boleh. Okay, Assalamualaikum. Kita orang akan bentangkan eksperimen 1C musrah 42 buku teks. Tajuk dia kesan jenis elektrod terhadap pemilihan ion untuk ninah cas. So, saya akan terangkan gambar rajah dia yang belakangan tu. Yang warna hitam tu, dua tu elektrod koprom.
belah kanan tu cathode, belah kiri anode. So pengaliran elektron dia dari kiri, dari negatif ke positif. Saya serahkan kepada Adam Fawaz. Ion yang ada dekat dalam eksperimen ni ialah kuprum, hidrogen, sulfat dan hidrosida. Untuk persamaan setengah untuk anode, kita orang pilih hidrosida sebab nilai anode ion hidrosida kurang positif berbanding nilai anode ion sulfat. Jadi persamaan setengah ialah 4OH minus sama dengan 2H2O tambah O2 tambah 4E. Kemudian untuk cathode pula kita orang pilih kuprum sebab nilai anode ion kuprum lebih positif berbanding nilai anode ion hidrogen. Jadi persamaan setengah dia ialah Cu2 plus tambah 2E sama dengan Cu. Ada lagi? Ayul. Kemudian yang dapat daripada Ada. eksperimen ni, untuk anak dia gelombang gas tidak berwarna, terbebas. Dia kata pula gel pen terenam. Okey, jap. Tengok balik gambar aja tu, Arifin. Ni nak tahu siapa yang kontrol Arifin ni? Saya. Okey, naik kat gambar tu bawah sikit. Okey, kamu kata ini electrocuprum. Okey, tak apa lain pun tengok. Jadi dekat anode apa jadi? Adakah kita pilih ion hidrosida? Lepas tu jadi elektrod. Baru belajar tadi. Kalau anode kuprum, electrocuprum, jadi apa yang jadi pada anode? Ni semakin nipis. Anode ni akan yang melepaskan elektron. So sama dekat anode bukan hidrosida. Di anode kita tak perlu pilih ion. Anode adalah logam kuprum sekarang kan. So kuprum tu yang akan melepaskan elektron. So betulkan sama dekat sini. Boleh ya? Daripada atom kuprum menjadi Cu2+. Lepas 2 elektron. Boleh Arifin? Boleh. Yang lain, yang lain kelas pun take note ya. Persamaan di anode ni betulkan sebab menggunakan elektrod kuprum. Jadi ingat elektrod kuprum atau argentum adalah elektrod lengan. So di anode apa jadi atom logam itu sendiri yang mesti lepas elektron. So tak perlu pilih ion di anode. Okey. Jadi maksudnya anode ni kita ganti dengan kuprum lah sebab elektrod kuprum. Ya, so persamaan sini daripada atom kuprum melepaskan elektron jadi ion kuprum, betul kan? Dan pemerhatian nanti kuprum semakin nipis. Okey? Okey. Very good. Ada lagi? Tak ada. Itu je. Tak ada, okey. Nak terangkan kalau persamaan setengah yang bawah ni hanya untuk kalau kita guna elektrod karbon. Baru kita pilih ion untuk dinyah cas di anode ni. Okey, itu perbezaan dia. Yang lain ada soalan tak kelas? Very good. Yang dua. Okey. Tak apa kelas. Kalau saya cikgu akan, kita akan baca sama-sama. Okey, kita tiga. Yang tiga, guru ketua Afiq Rushaidi. Okey. Sel kimia dan sel elektrolisis. Ini persamaan sel kimia dengan sel elektrolisis. Elektrod dicelup dalam elektrolit. Elektrod zinc dicelup dalam larutan kuprum sulfat. Yang kedua, kalau dekat anode ni dia melepaskan elektron, jadi kita panggil tindak balas pengoksidaan. Manakala di cathode pula dia menerima elektron, tindak balas dia penurunan. Elektron dia mesti mengalir dari anode ke cathode melalui wayar penyambung. Dia tidak boleh terbalik. Dia tak boleh dari cathode ke anode. Mesti dari anode ke cathode. Okey dah, tu je.
Okey, perbezaan sel kimia. Okay, sel kimia ni dia tak guna bateri sebab dia nak hasilkan elektrik. So tenaga kimia ke tenaga elektrik. Seterusnya, pasangan logam berlainan jenis. Sebab kalau guna sama jenis, nanti nilai keupayaan dia sama. Jadi jarum voltmeter tu tak akan terpesong lah. Seterusnya, terminal negatif ialah anode dan terminal positif ialah kathode. Okey, benda ni berdasarkan ikut nilai logam. Kalau rendah, negatif jadi anode. Kalau tinggi, kalau logam nilai dia tinggi, positif jadi kathode. Nilai dia ni berdasarkan kena rujuk siri keupayaan elektrod piawai lah. Okey, akhir sekali warna biru larutan kuprum tu akan semakin pudar sebab kepekatan ion keupayaan dia kurang. Dah. Assalamualaikum. Kalau sel elektrolisis ni, dia punya perbezaan dia tenaga elektrik ke tenaga kimia. So dia kena ada tenaga kimia, kena ada tenaga elektrik lah. So sebab tu dia pakai bateri. Dia kena logam dia kena sama jenis sebab nak bagi dia punya dia kena sama lah. Dia punya tolong cikgu. Biasanya elektrolisis menggunakan logam yang sama jenis. Macam tu je. Bukan ke sebab dia punya piawai lah. Elektropiawai dia kan sama. Itu tak semestinya, itu kita lihat ion kat dalam. Okay, you. Lepas tu kalau kita nak tahu yang mana terminal positif atau yang mana terminal negatif, tengok dekat dia punya letak. Yang mana lagi panjang, yang tu positif. Yang kecil tu dia negatif. Yang last ni kenapa warna dia tak berubah? Sebab kepekatan ion kuprum ni dia tinggi. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Cikgu nak tambah sikit perbezaan sel kimia elektrolisis. Yang tadi elektrod tu, kalau sel kimia mesti dua logam berbeza. Kalau sel elektrolisis boleh dua logam berbeza ataupun sama. Okey? Kalau biasanya kamu lihat tadi elektrolisis dua-dua karbon. Boleh juga satu karbon, satu kuprum pun boleh. Tapi untuk sel kimia mesti dua logam yang berbeza untuk menghasilkan beza keupayaan. Okey? Yang warna larutan jangan bebas sangat. Ini sebab gambar ni guna larutan kuprum 2 sulfat. Kalau soalan dia guna larutan tidak berwarna, so tidak berkait dengan warna biru ni. Alright? Okay, thank you kumpulan 3. Bagus. Okay, kumpulan 4. Silakan kumpulan 4. Ada soalan tak sebelum tu untuk kumpulan 3? Okay, nanti kamu boleh rujuk dalam buku teks, buku surat 43 dan buku modul buku surat 46 untuk perbezaan sel kimia dan elektrolisis ya. Okay, silakan kumpulan 4. Ketuanya Faris. Ini dia buat Assalamualaikum. So hari ini saya akan menceritakan tentang penyaduran logam. Apakah maksud penyaduran? Penyaduran ialah proses menyadu objek logam dengan satu lapisan logam yang dikehendaki. Okay. Tujuan penyaduran untuk mencegah kakisan, karat semua tu, nak bagi cantik lah, elok semua tu. Okay, syarat penyaduran. Logam penyadu mestilah di anode. Logam penyadu ni yang logam yang kita nak salutkan tu lah. Lepas tu logam yang disadu tu dijadikan di kathode. Tu dia sebenarnya ni. Okay, ni contoh kita nak kalau kita nak sadukan tu dulu, kita kena bersihkan logam tu dulu dengan kertas pasir.
dan dijadikan sebagai kathod. Kemudian rod kuprum dijadikan sebagai anod. Okey. Larutan kuprum 2 sulfat dijadikan sebagai elektrolit. Kedua-dua anod dan kathod disambungkan kepada punci elektrik. Arus elektrik kecil digunakan untuk penyaduran yang perlahan untuk mendapatkan lapisan yang rata dan kuat. Ini contoh persamaan. Sekejap. Okey, kan kuprum di anod. Persamaan setengah kuprum ni Cu menghasilkan Cu2 plus 2E. Lepas tu di kathod pula terbalik, Cu2 plus menghasilkan kuprum dan 2 elektron. Next one. Dah. Itu je, sekian, terima kasih. Okay, kejap buka slide nombor 3 jap. Yang tadi, yang syarat penyaduran mana? Okey, ni. Okey kelas, perhatiannya ini pentingnya untuk proses penyaduran berlaku, logam penyadu mesti letak pada anod. Sebab apa? Ini adalah faktor jenis elektrod. Sebab atom logam tu yang akan lepaskan elektron. Okey? So logam penyadu ni contohnya nak sadu dengan apa? Nak sadu benda tu dengan kuprum ke dengan argentum. Jadi logam tu mesti pada anod. Okey, yang ni bukan logam disadu ni, sebenarnya bahan yang kita nak sadu. Tak kira lah logam ke atau benda lain. Okay, contohnya nak sadu kunci. So kunci tu mesti letak di kathod. Nak sadu sudu. Sudu tu mesti dekat kathod. Yang kita nak sadu tu mesti dekat kathod. Okey, jangan terbalik. Kalau terbalik tak jadi penyaduran. Dan elektrolit mesti ada ion logam penyadu. Kalau logam penyadu kuprum, so elektrolit tu mesti ada ion kuprum 2. Jadi pilihlah ion larutan apa? Larutan kuprum 2 sulfat ke larutan kuprum 2 nitrat, asalkan ada ion logam penyadu. Kalau nak sadukan dengan argentum, so larutan apa yang sesuai? Kalau nak sadu dengan argentum, cuba bagi contoh larutan apa yang sesuai nak guna elektrolit kita. Mesti ada ion argentum kan? So larutan apa yang sesuai? Nama kan? Pilih satu. Argentum nitrat. Okey, larutan argentum nitrat. Nak selamat kalau disuruh cadangkan larutan, pilih larutan garam nitrat. Sebab semua larutan garam nitrat adalah garam yang larut. Okey? Rasanya tu saja yang eksperimen tadi tu dia sama seperti ini, soalnya sama seperti faktor jenis elektrod sebenarnya. Okey? Yang ini, yang anod adalah logam penyadu, jadi anod yang mesti lepaskan elektron. Di sini kunci tak berbelas. Disadu kenapa? Kita akan pilih ket ion dalam larutan, so dia akan membentuk enapan. Contohnya kat sini enapan perak, dia akan menyadu kunci besi ni. Alright? So cikgu nak tanya satu je. Bagaimana kita dapatkan hasil penyaduran yang rata? Kumpulan 4 ada tak terbaca? Ini ada salah satu ya, guna arus elektrik kecil untuk dapatkan penyaduran yang rata, lapisan rata dan kuat. Selain daripada guna arus elektrik kecil, apa lagi cara lain? Cara lain, kamu boleh guna kepekatan elektrolit yang rendah dan bersihkan kunci ataupun apa-apa yang kita nak sadu ini dengan kertas pasir. Satu lagi, sentiasa putarkan kunci sepanjang eksperimen. Dan kalau nak lukis dalam exam, kalau nak sadukan, bahan yang kita nak sadu ni mesti tenggelam semua sekali. Kalau sudu pun kamu tenggelam semua sekali. Mesti lukis macam tu. Nanti dia tak sadu atas, kalau sebahagian dekat atas. Ni hati-hati bila lukis gambar aja. Okay, thank you. Nampak? Bagus. Okay, sempat buat slide yang lawa ni. Okay, dan akhir sekali peran 5. Ketua siapa Lian? Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang penulinan logam. Penulinan logam menggunakan proses elektrolisis. Penulinan logam bermaksud satu proses menyingkirkan benda asing daripada suatu logam tak tuli.
Seterusnya, syarat-syarat penurunan logam. Kita perlukan anode dan juga kathod. Di sebelah anode diletakkan logam tak tulen. Sebelah kathod pula letakkan logam tulen. Seterusnya, elektrolit ialah larutan garam yang mengandung ion logam yang hendak ditulenkan. Logam tak tulen akan berada di anode, manakala logam tulen akan berada di kathod. Lepas tu, elektrolit dia biasanya dia akan gunakan larutan kuprum 2 sulfat dengan larutan nitrat, kuprum nitrat. Persamaan setengah dia, persamaan setengah yang berlaku Cu2 plus 2E minus. Anode akan melepaskan elektron, manakala kathod akan menerima elektron Cu2 plus 2E minus jadi Cu. Pemerhatian yang berlaku dekat anode, elektron akan semakin nipis, manakala pemerhatian yang berlaku dekat kathod, logam perang terenap. Itu saja. Thank you Puan Lima. Okey, lagi sekali sebenarnya untuk penurunan logam pun masih menggunakan faktor jenis elektrod. Cuma untuk proses penurunan logam berlaku, mesti ingat anode mesti logam tak tulen dan kathod adalah logam tulen, manakala elektrolit mesti mengandungi ion logam tak tulen. Alright? Okay, biasanya dalam soalan exam yang biasa keluar itulah penurunan logam kuprum. Okey, nak sentuh gambar ajar tu semua. Kalau dalam exam tolong Swiss tu buat apa? Swiss mesti tutup kebanyakan yang kita jumpa yang dalam kamu jumpa dalam buku tulis terbuka kan, nanti dalam exam salah ni. Kita kata tidak berfungsi. Okay, ataupun kamu tak perlu pakai Swiss pun tak apa, just terus wire, terus elektrod pun boleh dah. Okay, so habislah untuk pelajaran kita hari ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada soalan? Okay. Cikgu, kalau tak ada cikgu tunjukkan eksperimen untuk tindak balas redox dan elektrolisis. Ini adalah faktor jenis elektrod ya. So kita lihat eksperimen dulu ya. Kepekatan larutan ya ni.
Kenapa, apakah hasil yang warna perang tu? Larutan kalium iodida. So apa yang warna perang tu hasilnya nama apa? Nampak tak larutan perang terhasil tadi? Kelas? Dah tidur ke? Nampak Apa dia yang warna perang tu? kalium kot. Kalium? Okey, cuba kamu fikir kalium iodida, larutan kalium iodida. Apa ion yang hadir? Kalium. Kalium, hidrogen, iodida dan hidroksida. Hidroksida. Okey, oleh kerana faktor kepekatan, kita pilih ion hidroksida atau ion iodida? Iodida. Iodida. Ion iodida dipilih untuk linear charge kerana kepekatan ionnya lebih tinggi. Jadi, iodida akan menghasilkan apa? Bila linear charge? Iodin. Sebab itu dapat larutan perang. Nampak tak diuji dengan larutan kanji kan? Itulah iodin. Di katot tadi adalah ion hidrogen. Kerana diuji dengan kayu uji menyala menghasilkan bunyi pop. Okay. So cikgu tunjukkan satu lagi eksperimen untuk penyaduran logam. Yang ni tak ada suara. Paku besi mesti di katot. Anode mesti logam penyadu kuprum. Okey, itu adalah proses penyaduran paku besi menggunakan kuprum, right? So nanti kalau sempat ada masa bolehlah kita buat eksperimen tersebut. Okey, ada soalan tak untuk hari ini yang kamu belajar? Hari ini kita belajar apa? Faktor kepekatan, kemudian faktor jenis elektrod untuk pemilihan ion linear charge bagi larutan aqueous dan kita tengok aplikasi iaitu penyaduran dan penurunan logam. Okey? Ada apa-apa nak tanya kelas? Tak ada. Tak ada? Sekejap cikgu buka balik. Skrin cikgu share balik. Salah. Okey, tugasan seterusnya pula. Habis lagi. Nama betul kelas ini hari ni. Okey, dah selesai sesi pemetangan. So sekarang kita buat quiz. Okey, so cikgu akan bagi link quiz dekat chatting. Kamu masuk sekejap, ada 4 soalan. Setiap soalan hanya 30 saat sahaja. Sekejap cikgu hantar link. Nampak tak link tu dekat ni? Nampak. Chat. Okey, kamu klik je, kamu jawab ya. Setiap orang masuk, bila orang masuk baru cikgu akan start quiz tu. Okay? So satu soalan 30 saat sahaja. Ada 4 soalan je. Sekejap. Masuk dulu.
Sehingga masuk ni 20.
Lepas tu pula. Okey, tanya Ahmad. Ajin tak boleh masuk ke tadi? Ada problem Sangka susah soalan tu. Senang je kan you bagi soalan-soalannya. Okay, first time cuba buat quiz ni Okay, lain kali kita buat lagi banyak soalan. Boleh? So, tanya Ahmad. Ahmad, apa ni, ingatkan cikgu nanti naik sekolah, cikgu bagi hadiah. 1, 2, 3, 4 je. 1, 2, 3, 4. Kita tengok siapa nombor 1, 2, 3, 4 ternampak ni. Okay, so sekejap. Okay, itu sajalah kelas kita hari ni. Sebelum bersurai, cikgu akan lepas ni nanti masukkan attendance dalam group dan juga tolong bagi feedback pada Mentimeter link yang cikgu akan masukkan dalam group juga. Okay? Alright. Boleh? Ingatan, tugasan ialah tulis laporan eksperimen tadi, 1B dan 1C tu eksperimen wajib, jadi kena tulis laporan. Ya, dan lengkapkan modul muka surat 2 hingga 52, semua soft copy cikgu dah bagi dalam group. Okay, yang ini pun untuk perbincangan 1B dan 1C, cikgu akan masukkan dalam group ya. Alright. So thank you untuk hari ni. So ingat chemistry is fun, stay safe dan jangan tangguhkan kerja. Nak tunggu naik sekolah baru nak buat laporan ke apa. Okay? Ya, ada apa-apa nak tanya sebelum tu? Ya ada. Ada. Ya ada. Okay, thank you kelas. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Terima kasih. Sama.